Sungguh pun begitu, kebanyakan mereka ni tak bertuhan, dia cuma tahu ada pencipta. Agama-agama dia tak pandang. Dosa pahala dia tak percaya. Syurga neraka tak percaya. Hari kiamat, hari kebangkitan semula tak percaya. Cuma yang dia percaya ada pencipta. Pencipta tu ada. Setengah golongan kata mereka ni bertauhid rububiyah. Dia percaya ada pencipta. Tapi kalau nak kata ada nabi-nabi semua, dia tak percaya. Nabi-nabi, malaikat-malaikat, wahyu semua tak percaya. Dia percaya ada pencipta saja. Setakat tu saja kajian dia. Jadi kedua-dua golongan ni tertolaklah. Masuklah golongan yang ketiga, iaitu golongan ilahiyun. Golongan ilahiyun inilah yang paling hampir dengan ajaran Islam. Sungguh pun ada juga perbezaan di dalam dia. Antara orang yang menganut fahaman ilahiyun ini ialah Socrates, anak murid dia Plato, anak murid Plato Aristotle. Kemudian dalam kalangan umat Islam pula, tokoh-tokoh dia ialah Al-Farabi dan Ibn Sina. Sungguh pun mereka paling hampir dengan agama Islam, tapi bagi Imam Al-Ghazali mereka ni masih ada benda-benda yang kufur lagi. Iaitu 3 perkara. Yang pertama, golongan ini dia percaya hari kebangkitan semula. Cuma dia kata bila bangkit semula tu dengan roh sahaja, bukan dengan jasad. Mana boleh Tuhan buat balik jasad yang telah hancur. Kalau syurga pun, dalam syurga tu nikmat-nikmat di dalam dia adalah nikmat-nikmat yang berbentuk kerohanian. Roh yang dapat rasa nikmat-nikmat tu. Dia tak ada nikmat-nikmat makan, nikmat minum, nikmat berpasang-pasangan, tak ada. Nikmat tu secara rohani. Ini pandangan golongan ni. Mereka tak boleh nak terima mengatakan Tuhan boleh wujudkan semula manusia ni. Kita bagi contoh hari tu, manusia ni dijadikan Allah daripada tidak ada apa-apa. Daripada kosong Allah buat jadi. Ada jasad, ada roh. Sekarang lepas kita mati, Tuhan nak jadikan semula susah ke? Lagi senang. Sebab apa? Dah ada dah tulang-tulang kita. Dah ada lah DNA. Kalau ikut kata Quran, dah ada tulang sumsum yang di bawah tu, dekat punggung kita tu kan, dah ada tulang tu. Lagilah senang Tuhan nak buat. Daripada kosong dia boleh buat roh dan jasad. Sekarang daripada dah ada tulang-tulang dah, lagi senang dia nak buat. Nak buat roh dan jasad. Tapi golongan ni dia tak terima. Dia kata yang bangkit nanti hanyalah roh. Kesalahan yang kedua bagi golongan ini, mereka percaya Tuhan ni dia tahu benda-benda yang umum. Benda-benda yang juz'i, yang kecil-kecil Tuhan tak tahu. Ini berbeza dengan pandangan ahli sunnah wal jamaah. Kalau ikut kita, Tuhan ni semua benda dia tahu. Sebab itu gelaran dia maha mengetahui. Benda kecil ke, benda besar ke, benda umum ke, benda juzuk-juzuk ke, semua dia tahu. Benda yang dulu-dulu, benda yang sekarang, benda akan datang, semua dia tahu. Jadi berbeza dengan ahli falsafah golongan ilahiyun. Dan yang ketiga, golongan ini percaya alam ini bersifat khadim. Maksudnya bahan-bahan nak buat alam kita ni, nak buat daripada Big Bang tu meletup, nak buat planet-planet angkasa, nak buat semualah alam semesta ni dah ada dah sejak azali lagi. Ikut kepercayaan mereka, bersama-sama keberadaan Tuhan ada dah alam ni. Tapi kalau ikut umat Islam, yang mula-mula ada hanya Allah. Masa tu tak ada apa-apa lagi, yang ada hanya Allah. Lepas tu barulah Allah ciptakan alam. Itu perbezaan dia. Golongan ilahiyun kata Allah dia tak ciptakan alam ni. Alam ni dah siap-siap ada dah. Kalau ahli sunnah wal jamaah kata yang mula-mula hanya ada Allah, Allah ciptakan alam selepas itu. Jadi perbezaan. Teringat kita cerita Imam Ahmad, pengasas mazhab Hambali. Satu ketika kekhalifahan Islam ini ditonggak oleh khalifah-khalifah yang berfaham Mu'tazilah.
masa tu. Pernah satu ketika dunia Islam ni dia punya khalifah tu Mu'tazilah. Sedangkan Imam Ahmad ni ahli sunnah wal jamaah lah. Ikut fahaman Mu'tazilah, Al-Quran, Al-Quran tu adalah makhluk. Jadi khalifah ni dia nak ulama-ulama di bawah dia semua fatwakan Al-Quran adalah makhluk. Tapi Imam Ahmad dia tak mau. Dia kata Al-Quran bukan makhluk, Al-Quran ni kalam Allah. Dia ni khadim. Al-Quran ni khadim, bukan baharu. Kata khalifah Al-Quran baharu. Imam Ahmad tak mau. Bila tak mau, dia ni ditangkap. Ditangkap dan disebat. Ditangkap dan disebat. Jadi kalau ikut fahaman kita, Al-Quran khadim lah. Tapi bukan kitab Al-Quran tu. Itu pun ada kita punya kekeliruan. Saya pernah bersembang dengan satu orang. Dia ni berfaham Salafi Wahabi lah. Jadi matlamat sembang dia tu, dia nak hentam ulama Asy'ariyah, kan? Nak hentam ulama Asy'ariyah. Dia kata ada ulama-ulama Asy'ariyah ni yang berfaham Mu'tazilah. Dia bagilah nama sekian. Kita pun tanya, kenapa kamu kata ulama ni Mu'tazilah? Kita tengok tulisan ulama ni. Dia kata Al-Quran baharu. Ulama Asy'ariyah tu kata Al-Quran baharu, bukan qadim. Jadi dia kata sama dengan fahaman Mu'tazilah. Jadi fahaman Asy'ariyah ni pun salah sebenarnya. Tak boleh, kita kena ikut fahaman salaf. Salafi. Fahaman salafi. Kita pun cek lah apa yang dia tulis tu. Rupa-rupanya dia salah faham. Bila kita kata Al-Quran ni baharu, kita merujuk kepada kitab Al-Quran tu. Kita pun tanya dia. Okey, sekarang ni Al-Quran ni kulit Quran. Baharu ke qadim? Dia dah dapat dah. Kulit Quran ni baharu. No, dakwat yang tulis Quran tu. Dakwat di dalam apa kan? Yang cetak tu. Baharu ke qadim? Baharu. Jadi yang ulama tu kata baharu, kitab Quran Kitab Quran tu baharu, bukan Al-Quran kalam Allah tu baharu. Kitab tu baharu. Yang Imam Ahmad lawan dulu ni, sebab khalifah nak kata Al-Quran tu baharu, bukan kitab. Kalau kitab kita fahamlah, kitab baharu. Yang Al-Quran tu, ayat-ayat Al-Quran tu nak kata baharu, Imam Ahmad lawan. Jadi ulama Asy'ariyah pun sama. Kalau kita nak kata Al-Quran baharu, kita tak setuju. Tapi kalau dia kata kitab Al-Quran, kitab yang bercetak tu baharu, betul lah. Kitab tu semua baharu. Dia punya dakwat-dakwat, dia punya kertas, semua baharu. Tu salah faham dia. Jadi keputusannya, kalau kitab ni baharu lah. Tapi kalau isi kandungan dia tu, Al-Quran yang sebenar tu, yang tu qadim. Itulah 3 perbezaan antara ahli falsafah golongan ilahiyun dengan agama Islam. Dengan sebab 3 perbezaan ni, kalau bagi Imam Al-Ghazali, dia meletakkan istilah kufur. Kufur kepada Socrates, Aristotle, Plato, termasuklah Al-Farabi dan Ibn Sina. Kemudian dalam kitab Al-Munkhis, satu lagi kesalahan Ibn Sina yang Imam Al-Ghazali dia quote. Ibn Sina ni dia minum arak. Bila orang tanya kenapa tuan guru minum arak, dia kata tujuan aku minum arak ni supaya aku dapat tumpu fikiran untuk beribadah. Arak ni salah kalau dia memabukkan. Bila kita minum, selagi tidak memabukkan, dia tak jatuh haram. Itu mengikut pandangan Ibn Sina. Jadi Ibn Sina kalau dia nak beribadah, nak bagi tumpuan, dia akan kena minum arak sikit, nak bagi tumpuan tu. Bagi Imam Ghazali salah. Arak ni sikit ke banyak ke salah, tak boleh minum. Itu perbezaan.